Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pun paling mengejutkan kita juga. Apabila tak sampai 2 tahun Kerajaan Perikatan Nasional di Perlis, dah terpalit siasatan SPRM. Menarik juga laporan kali ini yang disediakan oleh Malaysia Kini. Menarik untuk Anda ulas, menarik untuk Anda fikirkan, menarik untuk Anda memberikan komen. Benarlah apa yang dikatakan oleh pemimpin ini. Belum sampai 2 tahun, Kerajaan Perikatan Nasional memimpin Perlis, dah terpalit siasatan SPRM. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Razlan Rafi berkata, dia terkejut apabila Kerajaan Perlis terkait dengan siasatan SPRM tidak sampai 2 tahun Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran negeri itu. Razlan merujuk penahanan anak Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli, seorang pegawai kanan, pejabat Menteri Besar dan 5 individu lain bagi membantu siasatan dalam kes membuat tuntutan palsu berjumlah RM600,000 semalam. Ada netizen kata, jangan pula silap-silap hari bulan, SPRM pula yang disalahkan, kata netizen. Kerana SPRM hanya menjalankan tugas. Buat apa nak salahkan SPRM? Sepatutnya kita harus bersyukur. Kerana SPRM membuat siasatan tanpa mengira bulu. Apakah itu anak orang kampung? Adakah itu anak orang petani? Adakah itu anak-anak orang-orang kebiasaan, peniaga atau sebagainya? Termasuklah anak-anak menteri besar tetap disiasat kalau ada kes. Jadi bermaksud ini bukan salah SPRM. Jangan pula Anda menuduh ini salah SPRM. Ini adalah sepatutnya kita sokong kerana SPRM membuat siasatan tanpa melihat siapa orang tersebut. Menurut Razlan lagi, dalam tempoh sesingkat itu, belum ada pencapaian yang benar-benar boleh dibanggakan. Tetapi lain pula berlaku apabila Kerajaan Perlis terpalit pula isu penyelewengan yang serius kerana ia melibatkan anak ketua pentadbiran negeri serta orang kuat dalam pejabat menteri besar. Apa yang amat mengejutkan dan menimbulkan persoalan adalah bagaimana anak menteri besar yang tiada kena-mengena dengan pentadbiran negeri boleh terlibat sama dalam siasatan ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, laporan berita harian yang memetik sumber menyatakan SPRM menahan anak Muhammad Shukri dan 6 individu lain bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen membabitkan projek pembangunan prasarana seperti Membaik Pulih, menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2022 hingga kini. Menurut laporan itu, siasatan berhubung kesalahan berkaitan pemalsuan dokumen dan membuat tuntutan palsu terhadap kerja-kerja yang tidak dilaksanakan. Memalukan kalau benar ini berlaku. Sudahlah memberikan dokumen atau pemalsuan dokumen, buat tuntutan palsu. Yang lebih menyedihkan, tuntutan palsu terhadap kerja-kerja yang tidak dilaksanakan. Ini yang dikatakan mengambil kesempatan. Muhammad Shukri berkata dia akan memberi penjelasan berkenaan perkara itu dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perlis hari ini. Dia juga enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu dan menyerahkannya kepada SPRM. Razlan berkata Muhammad Shukri dan Kerajaan Perlis perlu memberi penjelasan memandangkan ia berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana di negeri itu. Sebagai Menteri Besar dan Pesuruhjaya PAS Perlis, Muhammad Shukri wajar mendedahkan apa peranan anaknya dalam kerajaan negeri. Begitu juga apa hubungan pegawai kanan pejabat Menteri Besar dengan anaknya, katanya lagi. Razlan juga membangkitkan kenyataan Muhammad Shukri sehari sebelum penangkapan anaknya, yaitu Perikatan Nasional Perlis sedia menggantikan UMNO dalam mentadbir negeri itu. Tangkapan itu katanya lagi menunjukkan
pentadbiran Perikatan Nasional tidaklah bersih seperti dikata, dan malah berbeza dengan tema Perikatan Nasional, yaitu prihatin, bersih, dan stabil. Razlan berkata dia juga menantikan reaksi pemimpin tertinggi PAS dan Perikatan Nasional memandangkan reputasi Muhammad Syukri selaku Menteri Besar dan pemimpin PAS Perlis telah tercalar. Sebagai sebuah parti Islam yang sering melabel UMNO dengan pelbagai gelaran, cacian, tuduhan, mana mungkin PAS boleh terpalit dengan isu penyelewengan seperti ini, kata Razlan. Namun kini nasi telah menjadi bubur. Kerajaan yang baru berusia setahun 5 bulan telah pun tercalar reputasinya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang mula mengulas tentang tangkapan itu. Setuju dengan yang dinyatakan oleh Razlan apabila mereka kata selama ini pentadbiran Perikatan Nasional menganggap dengan slogan yang selalu mereka gunakan, prihatin, bersih, dan stabil, sekarang ini sudah terbukti tidaklah bersih seperti dikata, kata netizen. Ditambah pula, dalam Perikatan Nasional juga ada klaster mahkamah. Jadi kata mereka lebih baik ubah sajalah perkataan prihatin, bersih, dan stabil itu. Karena kata mereka, ini sudah terbukti, Perikatan Nasional tidaklah sebersih mana seperti yang didakwa dan seperti yang dicanangkan oleh mereka. Juga mengejutkan ialah sehingga ke waktu ini, belum ada pimpinan daripada PAS dan Perikatan Nasional yang mengulas, dan yang lebih pelik lagi, walaupun diam semacam tak memberikan apa-apa komen berkaitan dengan penahanan anak Menteri Besar Perlis itu oleh SPRM. Biasanya walau inilah yang paling cepat memberikan komen, walau ini yang paling cepat memberikan ulasan dan menyebarluaskan ulasan-ulasan mereka. Tapi sekarang ini macam tiada bunyi langsung. Menurut Razlan lagi, sebagai sebuah parti Islam yang sering melabel UMNO dengan pelbagai gelaran, cacian, dan tuduhan, mana mungkin PAS boleh terpalit dengan isu penyelewengan seperti ini. Namun demikian, itulah nasi kini telah menjadi bubur, kata Razlan. Kerajaan yang baru berusia setahun 5 bulan telah pun tercalar reputasinya lagi. Jadi persoalan besar ialah, adakah Perikatan Nasional akan memecat Menteri Besar Perlis? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini paling memalukan Perikatan Nasional. Ini adalah pendedahan yang pastinya membuatkan ramai yang tak sangka-sangka. Inilah yang membanggakan. 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Persoalannya sekarang ialah giliran siapa pula selepas ini. Bukan membanggakan yang betul-betul makna membanggakan yang ingin didedahkan melalui laporan di Harapan Daily ini. Tetapi perkara yang sebenarnya memalukan Perikatan Nasional itu sendiri. Kalau selama ini Perikatan Nasional mendendangkan lagu kononnya, mereka lah yang bersih, mereka lah yang terbaik, dan sebagainya. Rupa-rupanya tak sampai pun 5 tahun, baru 2 tahun memerintah, hanya beberapa tahun menjadi kerajaan, dan sekarang memerintah di beberapa buah negeri, sudah terpalit pula dengan pelbagai isu yang memalukan. Ini apabila 3 pencapaian, satu demi satu pencapaian anak beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN, muncul dan menghangatkan diperkatakan rakyat Malaysia. Pada masa sama, penyokong tegar pembangkang yang mesra dipanggil sebagai walaun, dilihat tidak pula berbunyi apabila keluarga pemimpin mereka terlibat dalam kes mahkamah. Menjadi persoalan di mana perginya walaun.
Kalau orang yang kena, wah, satu dunia nak runtuh. Mereka persoal sini sana, gendangkan sini sana, mereka dedahkan sini sana. Tapi bila batang hidung sendiri yang kena, diam pula membisu tanpa seribu bahasa. Pergi mana mereka semua? Okey. Baik, saudara-saudara sekalian. Kita senaraikan sekarang. Saya bacakan kepada anda semua. 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Giliran siapa pula selepas ini? Nombor 1, menantu pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, menantunya Datu Seri Muhammad Adlan Berhan, sudah menghilangkan diri sejak Mei tahun lalu. Sekarang dah menghampiri Mei. Maknanya dah hampir 1 tahun menantu pengerusi Perikanan Nasional ini, yaitu Datu Seri Muhammad Adlan Berhan, melarikan diri atau menghilangkan diri entah ke mana dan tak pulang lagi ke Malaysia. Dah diarah balik Malaysia, tak balik lagi. Dia dan peguamnya, Mansor, saat menghadapi pertuduhan pecah amanah jenayah CBT oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka menghadapi pertuduhan berkaitan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Bagaimanapun, Adlan 48 tahun dan Mansor 69 tahun dipercayai melarikan diri dari negara ini masing-masing pada 17 Mei dan 12 Mei tahun lepas. Sehingga kan ada ramai netizen meminta supaya Muhyiddin ambil tindakan menasihati menantu beliau ini pulang semula ke Malaysia. Bahkan kemarin Fahmi Fadzil menemplak Sanusi dan juga Muhyiddin Yassin. Fahmi kata Muhyiddin tidak ada pendirian moral untuk mengomen kerajaan yang ada sekarang ini. Kerana katanya, sedangkan menantu Muhyiddin sendiri pun belum balik lagi, ini kan pula nak komen tata kelola negara, kata beliau. Adlan mempunyai alamat terakhir di Sunway Kiara Hills, Jalan 32/70E, Desa Sri Hartamas, manakala Mansor beralamat terakhir di Jalan SS 19/1C, Subang Jaya, Selangor. Namun Adlan dalam satu kenyataan melalui peguam Datuk Baljit Singh Sidhu menafikan dia melarikan diri daripada pihak berkuasa dan menyatakan akan pulang ke tanah air bagi membantu siasatan. Pada Oktober tahun lalu, polis mengesahkan telah menyerahkan dokumen diperlukan kepada Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Adlan dan Mansor. Tempat yang pertama. Kedua, ialah anak Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Anak kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang juga Ketua Pembangkang, berdepan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan. Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun, didakwa bersama Azizul Abdul Halim, 55, kedua-duanya pengarah rimba merpati sendirian Berhad, iaitu pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan Pasar Segar Din Maju yang menyalahi Seksyen 8 dalam kurungan 4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berikutan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961
yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta Sama. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974, iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.15 malam di premis perniagaan Rimba Merpati Sendirian Berhad di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang di sini pada 11 Ogos 2022. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22 dalam kurungan 4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum Rp1.000.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum Rp3.000.000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya. Kedua, anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan ialah ketiga. Siapa lagi kalau bukan anak Menteri Besar Perlis. Ini adalah yang terbaru dan menggemparkan. Kes melibatkan anak kepada Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Anak lelaki pengerusi Perikatan Nasional PN Perlis itu antara 6 individu yang direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka direman bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600.000. Dia dan 5 suspek yang ditahan dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih menyelenggara perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Untuk rekod, Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perlis yang ke-8 pada 22 November tahun 2022. Muhammad Syukri, 63 tahun, menjadi Menteri Besar pertama dari Gabungan Perikatan Nasional yang mentadbir Perlis buat julung kalinya sejak merdeka. Gabungan Perikatan Nasional menang 14 daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik perhatian kita semua. 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan. Giliran siapa pula selepas ini? Pertama, menantu Muhyiddin akan didakwa atas pertuduhan pecah amanah. Kedua, pemalsuan dokumen dan buat tuntutan palsu. SPRM tahan anak Menteri Besar Perlis. Dan yang ketiga, anak Hamzah Zainuddin didakwa kemuka dokumen palsu memiliki minyak masak lebih had. Terjumpa lagi. Bye-bye.